Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 16 September 2021 bersamaan dengan 9 Safar 1443 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. InsyaAllah sambungan kita pada kali ini ayat yang ke-76. 76, 77, 78. Tiga ayat ya. Kita akan bincang tentang tokoh korporat besar dunia, iaitulah mendiang Qarun. Hari ini dia panggil Hari Malaysia. Kita bincang pula tentang tokoh-tokoh kehebatan dunia. Allah SWT nak supaya kita jangan sombong pencapaian yang kita dapat. Kita ada menara kembar yang begitu besar, kita ada tu, kita ada ni, semua itu untuk mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ada kesombongan kita di dalam kehidupan dunia. Sebab kita dengan dunia ni dua je. Sama ada kita tinggal dunia atau dunia tinggal kita. Maka yang ditentukan, yang kita naknya dalam dunia ini, kita meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia, itu sudah mati. Meninggalkan dunia artinya kita tidak pacak dunia itu dalam hati kita, tapi kita guna dia untuk bekalan ke akhirat. InsyaAllah dalam 5 nasihat yang disampaikan kepada Qarun, nasihat itu juga yang terpakai kepada kita, yang kita rasa kita hebat, kita rasa kita kuat, kita rasa macam-macam rasa kita ni. Tapi Allah Ta'ala nak cabar kita supaya kita insaf. Dia bawa mari COVID. COVID ni tak nampak. Sekali dia kena satu kampung, kena lockdown. Sekali dia datang, akhir-akhir baru kita nampak kesan dia. Ada orang terpaksa ditidurkan. Ada yang ditidur dan bangun balik. Ada di kalangan yang ditidurkan terus berjalan. Kita doakan semoga kita selamat. Orang-orang yang ditidurkan sedar kembali. Orang-orang yang telah kembali kepada Allah diberi rahmat dan keampunan. Baik para pelajar sekalian, itulah kita dengan dunia. Maknanya pelajaran yang kita akan masuk ini, pelajaran tentang seorang jutawan yang sombong. Diberi nasihat, masih lagi menyombong. Mudah-mudahan kita insaf. Kita mengambil pengajaran i'tibar daripada apa yang berlaku. Itulah yang dikatakan hikmah. Mengapa cerita-cerita dalam Quran itu sentiasa diulang. Lebih-lebih lagi cerita yang berkaitan dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa ni nampak gaya hidup dia tu, perwatakan-perwatakan yang ada di dalam watak-watak cerita itu memang berulang sampai ke hari kiamat. Adanya Fir'aun, adanya Haman, dan adanya Qarun. Maknanya 3 tokoh ini memang watak yang wujud. Orang kata orangnya, plot ceritanya hampir sama, tapi pelakon yang berlainan. Baik para pelajar, kita mula dengan baca ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangan yang kita akan bincangkan insya-Allah. Ayat kita bermula ayat 76.
untuk para pelajar yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 841. 841. Mari kita baca ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Balik semula kita kepada ayat kita, ayat 76. Allah SWT menceritakan kepada kita dalam ayat ini tentang siapa? Tentang Qarun. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa. Kita kena Qarun daripada kaum Nabi Musa. Fabagha alaihim. Allahu Akbar. Kemudian ia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Ini dia panggil orang manusia lupa daratan. Manusia lupa daratan, tinggal keturunan, buat nanya kepada anak-anak sendiri. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Tengok nota di bawah 1327. Oleh kerana golongan hartawan dari kaum musyrik kafir yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam terdorong melakukan tentangan itu kerana terpedaya kepada kekayaan mereka. Dia bangga dengan kekayaan dia sehingga dia perlekehkan Nabi. Ada yang manggil Nabi dengan Ibnu Abi Kabsyah, ayah angkat Nabi yang gembala kambing, mereka perli. Allahu Akbar.
Orang dulu rupanya dengan kekayaan ni semuanya mengambil kira untuk memegang jawatan. Maka mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah Qarun yang kaya raya dan lebih besar kekayaannya dari kekayaan Quraisy. Tak pada nak lawan tu kalau kira. Tetapi Qarun yang zalim itu akhirnya telah dibinasakan oleh Allah bersama-sama dengan segala harta kekayaannya. Para pelajar sekalian, kita tengok dari sudut munasabatul ayah. Kedudukan ayat ini Allah Ta'ala dah sebut dalam ayat-ayat yang lepas dalam surah Al-Qasas ini, cerita tentang orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir, bagaimana Allah hinakan mereka di akhirat esok dengan dua penghinaan secara zahirnya dan secara batinnya, dua. Dan dipanggil di hadapan khalayak ramai, ditanya kepada mereka, aina, di mana Tuhan-Tuhan yang kamu panggil, yang kamu sembah dulu mana? Allah tanya dia, mana sekutu-sekutu partner-partner aku yang kamu lantik dulu mana? Semuanya sudah tunduk, terdiam, tak boleh nak buat apa dah. Dan Allah SWT juga telah menceritakan kepada kita kisah tentera Fir'aun yang berakhir dengan ayat 46, wa ma kunta bijanibit tur iznadaina. Mana ayat ni dikait dengan ayat itu. Habislah cerita Fir'aun setakat tu. Kemudian Musa selamat. Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka timbul pula watak lain. Dua watak yang menyusahkan manusia. Siapa dia? Qarun dengan kekayaannya, kesombongannya, dan penyebar ajaran sesat, nama dia Samiri dengan anak lembunya. Dua. Maknanya kita kena tahu, para pelajar sekalian, punca kesesatan di atas dunia ni sama ada kesesatan dari sudut pemikiran, ada kesesatan dari sudut godaan dunia, syahwat. Itu dia panggil dua penyakit hati. Satu dia panggil penyakit syubhat, ini pergi ke akidah. Satu lagi dia panggil penyakit syahwat, pergi kepada kekayaan, seks dan segala bencana godaan dunia yang lain. Allahu Akbar. Dua perkara ini yang merosakkan hati manusia. Ingat, yang merosakkan hati manusia ni dua kategori. Satu dia panggil syubhat, keraguan, kesamaran, kecelaruan yang ditimbulkan melalui pemikiran, yang menyebabkan orang kafir itu kafir lah, tak mau beriman, ataupun ahli-ahli maksiat dengan ajaran sesat mereka. Satu lagi dipanggil penyakit syahwat, hawa nafsu yang nakkan kemewahan, nakkan kedudukan, nakkan kekuasaan dan sebagainya. Baik para pelajar sekalian, itu dua penyakit. Dalam ayat ini Allah SWT ceritakan kepada kita, inna Qarun kana min qaumi Musa. Tengok tafsir tuan. Sesungguhnya Qarun adalah ia dari kaum Nabi Musa. Maknanya min Bani Israel min ashirati Musa. Dia ni orang keturunan Bani Israel, anak beranak Musa. Setengah daripada ahli sejarah menamakan dia dengan Qarun bin Yashur, ya sad ha Yashur bin Qahat, boleh tulis ke? Kalau tak tulis pun tak apa, Tuhan sebut sekat Qarun je lah. Cuma dari sudut orang panggil cerita sejarah seronok juga kalau dengar kan. Kalau dia kata, ustaz kata cerita Israiliyat ni ada tiga jenis. Tuan-tuan kena ingat, Israiliyat ni ada tiga jenis. Satu Israiliyat yang kita dengar cerita tak ada apa-apa, beres.
Satu Israeliat yang memang ada di bawah maklumat dia tu tepat dengan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita pegang. Satu lagi dia Israeliat yang menyentuh tentang akidah ismatul anbiya, maka ini wajib ditolak. Jadi hak ni nama dia memang Allah sebut kana min qaumi Musa. Qarun daripada anak beranak Nabi Musa, bukan orang lain. Jadi katanya Qarun bin Yashur bin Qahat. Qahat ni tok Nabi Musa. Jadi maka fahwa ibnu ammihi, dia itu anak kepada pak cik Musa. Ramai ulama tafsir kata ibnu ammi Musa. Qarun ni siapa tuan-tuan? Anak kepada pak cik Musa, maknanya sepupu dia. Kita bahasa kita Melayu mudah, anak pak cik. Bahasa Melayu sepupu. Sepupu Nabi Musa, bukan main-main. Allahu Akbar. Qarun ni di zaman dia terkenal dengan nama Munawwir. Minta maaf lah, sahabat-sahabat kita nama Munawwir ni. Munawwir ni gelaran kepada Qarun. Munawwir. Li husni suratihi. Insya-Allah. Kerana dia ni comel sangat orangnya. Muka comel, orangnya lawa, kaya pula, habislah. Kata orang gila habis orang. Orang-orang perempuan kegilaan lah tengok Qarun. Comel, kaya. Dua tu habis cerita. Masya Allah. Dan dikatakan, diriwayatkan, saya kata wallahu a'lam lah, riwayat ni kata wa kana min ahfazi bani Israil at-Taurah. Dia ni belajar kitab Taurah, bukan main-main, belajar kitab Taurah. Tapi bila kaya, sombong, nafaqah, telah menjadi munafik. Sebagaimana Samiri juga melintasi Laut Qalzum bersama dengan rombongan Nabi Musa, sampai di seberang sana cari anak lembu. Allahul musta'an. Maknanya tidak pupus lah. Ni dia panggil apa ni? Pelopor-pelopor ajaran sesat ke, pembawa apa ni, tak pupus. Patut dia orang ni tenggelam dalam Laut Qalzum sekali dengan Fir'aun, selesai masalah, tapi tak tenggelam juga dia. Allahul musta'an. Maka dua watak ini, Samiri dengan akidah, Qarun dengan syahwat. Allahul musta'an. Maka Qarun telah dibinasa dengan fabagha alaihim, ay fatakabbara. Bagha dengan makna fatakabbara ala qaumi, sombong dia terhadap kaumnya sendiri. Wa tajawazal hadda fi ihtiqarihim, dan dia telah menghina kaumnya sendiri. Bisa babi ghinahu, dengan sebab dia kaya, dia terlupa kepada keturunan, dia terlupa kepada anak beranak, dia terlupa kepada siapa saja. Maka kerana itu, para pelajar sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, kamu jangan sombong, jangan takabur, jangan rasa kita kuat, jangan rasa kita hebat. Ini punca yang berlaku kehuru-haraan di atas dunia kita zaman hari ini. Kerana sombong takabur, berasa kita kuat, berasa kita hebat. Huru-hara sana, huru-hara sini, berlaku macam-macam. Maka kita mengatakan perwatakan Qarun masih wujud sampai ke hari kiamat. Na'udzubillah. Ini tujuan kita belajar. Tujuan Allah Ta'ala ulang-ulang balik ayat ini supaya kita sentiasa ingat, jangan sombong, jangan angkuh, jangan takabur, lebih-lebih lagi kepada siapa? Kepada siapa? Kepada keluarga sendiri. Allahu akbar. Pasal ahli syair kata, wa zulmu zawil qurba ashaddu madaratan alal mar'i min waq'il husamil muhannadi. Zulmu zawil qurba, kezaliman, kejahatan yang dibuat oleh keluarga sendiri terhadap keluarga dia lebih dahsyat daripada tusukan pedang al-muhannad. Maknanya kalau orang lain khianat, kita kata kabilah kita yang bela. Tapi kalau anak beranak khianat, siapa nak tolong? Allahu akbar. Itu sangat dahsyat. Baik para pelajar sekalian, kita kenali Qarun dan sebab-sebab kebinasaannya. Na'udzubillah. Supaya kita jauhkan diri daripada sifat ini.
Inna Qarun, sesara kita, inna Qarun kana min qaumi Musa. Qarun daripada keluarga Musa. Riwayat ini mengatakan siapa dia? Ibnu Ammi Musa. Sepupu Nabi Musa. Pandai mengaji kitab Taurat juga. Allahul Musta'an. Kita kata mengaji agama dia. Belajar agama. Tapi bila dapat harta, dapat ini kesombongan dia terjadi, terlupa segala-galanya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustaz, pendakwa-pendakwa, kita kena ingat, kita kaya, Qarun lagi kaya. Kita ramai pengikut, Qarun juga ramai pengikut. Tetapi kebohongan, penyelewengan, kejahatan tidak boleh disembunyikan. Mungkin tertutup sementara, tapi bila Allah Ta'ala dedahkan, tak ada hargalah kita di atas dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat. Wal'iyazubillah. Tengok ayat. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. Dan kami mengurniakannya Allah Ta'ala beri kepada Qarun dari berbagai-bagai jenis kekayaan. Masya Allah, kaya sungguh orang tua ni. Jutawan dunia pada masa itu. Banyak mana kekayaan dia, dikatakan, tengok pelajar tanda, ma inna fatihahu, anak-anak kunci gedung dia saja. Anak kunci gedungnya saja, la tanu'u bil usbati, sungguh menjadi beban yang berat untuk dipikul oleh sejumlah orang yang kuat sasa. Allahu Akbar. Ahli sejarah kata qila ni maknanya dikatakan. Inna mafatiha khazain, kunci gedung dia, yahmiluhu arba'una rajulan, dipikul oleh 40 orang laki-laki yang kuat-kuat. Dalam Quran ni Tuhan tak sebut apa. Usbah ni makna sekumpulan. Bil usbati ulil quwah. Yang penting sifat tu ada. Anak kunci dia, anak kunci gedung saja dibawa oleh 40 orang lelaki yang sasa, yang gagah perkasa. Bukan orang lembek-lembek bawa kunci. Jaga-jaga dia ni orang hebat-hebat, geng-geng security dia ni. Dia punya anak kunci begitu besar, begitu banyak. Masya Allah, tabarakallah. Kayanya dia. Kunuz. Apa dia kata? Minal kunuz. Kunuz tu apa? Kunuz tu dalam terjemahan kata gedung. Kunci gedung. Dalam terjemahan ni kita kata. Dan anak-anak kuncinya, dia tak sebut. Kunuz ni gedung yang dikumpul oleh mendiang Qarun. Tu tanda sikit fakta dia. Dia kata ni, Al-kunuz imma an yakuna huwa kanazaha. Qarun yang kumpulkan, wa imma an yakuna tala ala kanaiz madfuna. Boleh jadi kita kata ini andaian, analisa yang dibuat oleh para ulama tafsir. Dia kata kunuz gedung ni memang Qarun yang kumpul. Maknanya dia naik daripada kedai runcit sampai kepada hypermarket, sampai kepada memiliki gedung dunia yang begitu besar. Sampai kunci dia dibawa oleh usbatun minal quwa, ulil quwa, mana orang yang ramai. Ada juga yang ulama mengatakan imma ayyakuna tala ala kanaiz, ataupun Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia nak menjadi sebab kesombongan, dia jumpa harta ni, orang panggil harta karun ni, harta yang tersembunyi. Dia jumpa
Macam cerita Aladin lah, orang buat cerita Aladin tu kan. Jumpa harta, orang panggil rezeki tersepak. Gali-gali lupa, boleh tempai mah kan. Bermula situlah dia punya kekayaan naik-naik. Kita kata wallahu alam. Yang penting Allah Ta'ala sebut dalam ni kunuz. Boleh jadi yang dia kumpul, boleh jadi yang dia jumpa. Kita kata wallahu alam. Itu dibuat oleh makna kunuz. Kanzun. Kanzun ni kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dia panggil harta karun. Tapi harta karun apa ni karun? Ni korunnya. Ni toke sebenar korun. Watak sebenar korun di sini. Bukan karun. Korun. Dalam bahasa Arab kata korun. Masya Allah. Baiklah. Bila dia sudah jadi kaya, apa jadi? Marilah sahabat-sahabat dia, kawan-kawan sepengajian dia dulu di sekolah agama. Kita nak kata pondok, kata takut jadi mula lain pula. Orang pondok penuh juga, jangan. Kita kata kawan-kawan dia, anak beranak dia yang mengaji sekali dulu, mari nasihat, bagi lima nasihat. Mudah-mudahan dia sedar balik, dia insaf, dia yutan balik. Yutan balik ke mana? Ke pangkal jalan. Tanda para pelajar, nasihat yang pertama. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. Qarun, kenapa kau jadi macam ni? Kenapa kau mula menyombong diri? Kenapa? Itulah ayat-ayat peluk ceritanya. Tapi Tuhan tak cerita di sini. Itu gambaran saja. Qarun, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang farihin, dengan makna mutakabbirin, mutajabbirin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang megah, yang sombong, yang bangga seperti lagakmu itu. Maka suka itu al-farah ada dua kategori. Nanti dalam fawaid nanti kita cerita insya-Allah. Yang ni kita nak ambil huraian ayat dulu. Qarun, jangan Qarun. Innallaha, Allah Ta'ala tak suka orang-orang yang gembira, happy, bangga dengan perhiasan dunia. Al-batirin, angkuh, sombong dengan apa yang dimiliki. Bukan kita hari ni, ingat para pelajar, kita bila dapat nikmat, suka tak suka? Suka. Tapi nikmat yang kita dapat, kita syukur. Kita dapat nikmat banyak harta, kita kata Alhamdulillah. Sekarang ni musim pandemik, musim orang susah banyak. Kita cari orang pakai miskin. Dalam kampung kita, dalam kalangan keluarga kita, kalau kita tak jumpa, kita cari NGO yang duk bagi agihkan makanan. Mereka ni tahu senarai di mana orang miskin. Ataupun kita tanya penghulu, imam kampung, dia tahu dalam qaryah dia ni ada di mana orang miskin. Itu dia panggil tanda gembira dengan nikmat yang Tuhan beri. Tapi bila makin kaya, makin sombong, duk nyek orang, attack orang, menghina orang, itu yang jadi la yuhibbul farihin. Mana Allah Ta'ala tak suka orang yang gembira sampai membawa kepada takabur dan kesombongan. Na'udzubillah. Baik, itu nasihat yang pertama. Para pelajar tanda nasihat yang pertama. Letak nombor 1. Nasihat yang kedua, tengok ayat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Qarun, saya tambah tu. Dalam kurungan lah, kena terjemah. Baru cerita tu jadi menarik. Qarun, dan
tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Qarun, mu jangan sombong. Harta kekayaan kamu ini Allah Ta'ala yang anugerahkan kepada kamu. Buatlah kebajikan. Dengan harta ini menjadi bekalan ke akhirat. Kita pun kalau tengok orang kaya-kaya, begitulah nasihat kita. Tuan, puan, Datuk Seri, Puan Seri, harta kekayaan ini jangan simpan. Dia akan jadi milik orang nanti. Bila kita mati, dia jadi milik orang. Milik keluarga, milik penerima pusaka. Habis, kalau nak harta kita jadi milik kita, waktu kita hidup inilah kita sedekah, kita infak. Paling bakhil kita pun kena ada wasiat. Wasiat ataupun wasiat, 1/3 harta diwakafkan. Itu yang bapak tu. Mana orang yang bagi nasihat ke Qarun, watlub ya Qarun, Qarun, harta kayamu ni carilah pahala akhirat. Gunakanlah dia untuk kebajikan. Jangan pula kamu menjadi penaja kepada maksiat. Ni ada setengah orang ni kaya, tapi dia pergi taja benda-benda haram pula dah. Program-program lara, program apa benda-benda itu nyanya. Dia buat masjid juga ustaz. Kita kata dia ni campur dua-dua. Wallahu alam. Kita beri jelah nasihat. Kalau dia nak dengar, alhamdulillah. Maknanya kalau kita jumpa orang kaya, nasihat pada dia. Tuan, puan, gunakan harta untuk akhirat. Tak salah kekayaan. Kalau kita boleh terima melalui jalan yang benar. Allah Ta'ala, andai kata sehari dua ni, Allah Ta'ala bagi kepada kita kunuz, kanzun. Kita pergi musim cuti ni, masuk dalam kampung, dalam kebun kita cangkuk-cangkuk, kena tempayan emas. Jutawan segera kita. Jangan lupa lah. Untuk derma, untuk infak, alhamdulillah. Baik. Yang nasihat yang ketiga, wala tansa nasibaka minad dunya. Ini yang ketiga. Dan janganlah engkau melupakan bahagiamu, keperluan dan bekalamu dalam dunia. Maknanya bukan bila kita kata nak jadikan dunia harta kita akhirat agak, artinya kita kena buang semua dunia ni. Tidak. Tengok nota di bawah, maksud dia 1328. Ia ni berusahalah mencari dengan harta kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepadamu itu dengan mengerjakan amal-amal kebajikan yang mendatangkan pahala dan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan pada hari akhirat kelak. Dalam pada itu, jangan engkau melupakan bahagiamu dalam dunia untuk merasai kesenangan yang halal sebelum menikmati kekayaan, kesenangan dia kekal di akhirat. Maknanya kita ni kena ada dua. Kita ni ada dua. Untuk akhirat kita buat dan harta yang ada atas dunia kita gunakan. Ingat dalam kitab Riyadhus Salihin ke yang kita belajar baru ni, Allah Ta'ala bila dia beri nikmat kepada hamba dia, Allah Ta'ala suka nak tengok kesan nikmat itu. Tuhan nak tengok kesan nikmat yang diberi. Apa dia kesan nikmat? Maknanya kita, kalau kita ada duit, janganlah pakai baju carik, serebeh, pakai baik-baik. Kereta pun tak payahlah cari yang orang panggil buruk sangat, pakai yang biasa-biasa. Tak ada masalah. Saya nak beli kereta besar pun takut orang kata sombong. Sombong tu adalah hati. Boleh kita guna. Itu dia panggil kaedah dia. Kita dengan dunia, asalkan dunia tu di tangan, tidak di hati, tak ada masalah. Naiklah kereta besar mana pun. Tak pada kereta biasa, kita beli kereta besar. Mula-mula tu kita nampak orang suka naik kereta. Kalau orang kaya sikit lah, dia tu naik. Kalau naik Mercedes tu, kaya tu. Kita zaman muda tengok Mercedes ni, kaya. Ada seorang budak pondok ni mati dah dia. Tapi dia tak apa betul lah. Tak apa orang panggil. Tak apa betul pemikiran. Dia naik basikal pergi Kuala Kerai.
Dia kereta Mercedes berhenti, dia boleh potong kereta Mercedes. Dia balik cerita kat kita sini, dia tak dekat tangga Balasah dulu. Dia kata aku hari ni potong kereta Mercedes. Ada nama dia, saya tak nak sebut, kata tak weh. Mulai derah mana boleh potong Mercedes ni? Kereta dia berhenti. Kata sudah, kena kita. Nyak kelentong dia tak weh hari ni. Nak kata apa? Maknanya zaman tu. Tapi mari zaman kita hari ni, orang tak naik dah Mercedes, orang naik Alfa, apa nama ni, besar-besar, kereta macam kotak ni. Wildfire. Macam-macam. Silakan. Kita tak salah nak naik-naik lah. Sebab kita ada duit. La tansa nasibaka minad dunya. Ada kata-kata masyhur. Ana hafal kata-kata ini waktu kita belajar di peringkat menengah dulu. Dekat menengah dulu sekolah kita ni. Kata-kata ini dipanggil dalam kalau orang yang sebaya dengan saya atau muda sikit ni ingat tak? Dia panggil subjek mutalaah. Kita belajar dalam ilmu mutalaah. Dia kata i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tulis kata-kata hikmah ni. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kerja untuk dunia ni macam nak hidup selama-lamanya. Apa maksud dia? I'mal lidunya. Kita buat untuk kerja dunia ni macam kita ni selama-lama, artinya kita kena buat yang terbaik. Yang paling comel sekali. Kita kata kalau rumah ni kalau kita rasa nak duduk lama, kita akan buat cantik, selesa, itu maksud dia. Bukan makna kita kata tak apa, tak buat hari ni pun menangguh lah, itu bukan maksud. Maksudnya buat yang terbaik. Sebab kita nak duduk lama ni. Itu maksud dia. Wa'mal li akhiratika, beramal untuk akhirat macam nak mati besok. Artinya buat kerja sungguh-sungguh, beramal. Sebab tu disebut dengan nama salatul muwaddi'. Seolah-olah kita solat yang terakhir kita. Mesti kita akan khusyuk, kita akan baca yang terbaik, kita akan doa dengan menangis-nangis, ya Allah ampunkan dosaku, ampunkan. Itu dia kata untuk akhirat. Untuk dunia kita rasa duduk lama, mana kita buat yang terbaik. Ada penceramah mengatakan ini hadis Nabi. Ingat baik tuan-tuan. Ini bukan hadis. Ulama hadis kata la aslalahu, la yasihu. Macam-macam dia punya condemn ataupun kritikan para ulama terhadap kata-kata ini. Jadi ada orang kata daripada Sayyidina Ali, kata daripada Abdullah bin Amr bin al-As, macam-macam riwayat. Jadi kita kata eloknya ini kata-kata hikmah. Tak payah sandarkan kepada siapa-siapa, senang. Tapi makna dia betul. Makna dia kalau ditafsirkan betul, kalau salah tafsir salah juga. Contohnya kita kata i'mal li dunyaka. Buatlah kerja untuk dunia macam nak hidup lama-lama je. Tak apa. Tak siap tahun ni aku buat tahun depan. Slow-slow lah itu. Itu tidak ayat motivasi. Ayat motivasi buat mungkin terbaik sungguh-sungguh sebab kita nak guna lama. Itu maksud. Baik, saya tak nak huraikan ayat ini, kita nak hurai ayat Quran. Cuma nak syarah kepada la tansa nasibaka minud dunya, jangan kamu lupa bahagian kamu dalam dunia. Baik para pelajar sekalian, dalam Al-Quran, tuan-tuan tanda, dalam Quran di antara doa yang Allah Ta'ala sendiri ajar dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, sambung, wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Doa ni doa konferensi. Kita minta dua-dua, dunia akhirat. Dua-dua kita minta. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Jadi bila kita minta dua-dua, Allah sendiri ajar kepada kita. Jangan kata, aku dunia tak mau. Kalau tak mau dunia, tak ada bekalan kita ke akhirat. Bila kita ada ilmu, kita ajar orang. Ada harta, kita infak. Kita bantu orang. Ada pangkat, kita gunakan kedudukan kita untuk memakmurkan bumi ini dengan syariat Allah Ta'ala. Jangan pula bila ada kebijaksanaan asyik duk main berebut kursi je. Jangan. Baik para pelajar sekalian. Maknanya la tansa nasibaka, kata ulama tafsir, la tatruk hazzaka minad dunya an ta'mala fiha li akhiratika. Mu jangan tinggal bahagian dunia ini untuk guna akhirat. Kalau kita ada kaya,
ambil harta. Habis, iklan besar-besaran. Siapa nak buat masjid, mari ambil. Siapa dia nak bantu orang susah, mari ambil. Siapa nak sebarkan Quran, nak sebarkan kitab agama, silakan. Kita guna harta kita tu untuk akhirat. Besar pahalanya, insya-Allah. Baik. Nasihat yang keempat. Bagus ni, puak-puak Bani Israel ni pergi nasihat ke Qarun. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Qarun, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Jadi orang bagi nasihat, mu jangan tinggal bahagianmu di atas dunia, apa yang Allah Ta'ala halalkan daripada makan, minum, daripada kesenangan, dan jangan lupa kekayaan itu digunakan untuk buat baik, ihsan kepada orang lain. Kita kena ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, Bani Israel ni Bani Israel yang telah dihina lama oleh Fir'aun. Apa maksud hina? Diperhambakan. Yastad'ifun. Maknanya Bani Israel ni memang Bani Israel yang kena apa? Kena tindas. Bahasa kita kata Bani Israel bangsa yang ditindas oleh Fir'aun. Bila mereka bangkit balik, tentulah mereka susah. Sepatutnya mu Qarun, harta kekayaanmu ni buatlah. Qarun ni duduk di Mesir, tuan-tuan. Qarun ni duduk di Mesir, negeri Fayyum nama dia. Kalau pergi sekarang, orang pergi ke Mesir, pergi ke Fayyum, kita akan jumpa satu tempat, pergi pelancongan makan bawa. Pergi tengok, selain daripada tengok piramid, Ahram, Abul Haul, apa nama Abul Haul ni, kepala sengit Spain. Satu lagi dia panggil Tasik Qarun. Kena pergi sana. Ni nanti lepas Covid ni, siapa-siapa geng-geng hok suka travel, pergi tengok tempat Qarun. Tapi tengok untuk iktibar. Tasik, jadi Tasik. Harta dia yang ditenggelam tu jadi Tasik itu. Orang panggil Tasik Qarun. Fayyum nama tempat. Kan? Baik, pelajar-pelajar kita sini, Tok Syekh yang ngajar tahfiz tu mari daripada Fayyum tu, kampung dia Fayyum. Boleh tanya cerita dia kalau mau tanya. Mu ni Qarun, gunalah kekayaan ini untuk membangunkan kampung kita ni. Jangan sombong seorang. Ni kita kadang-kadang gitulah keadaan. Orang besar-besar ni dia terlupa pagar rumah dia, pintu pagar rumah dia boleh bina habis satu kampung dia punya rumah. Untuk orang miskin. Maka kita gunakan. Dengan rezeki yang kamu ada, buatlah kebajikan kepada Allah, kebajikan kepada orang. Ada juga ulama kata ahsin wa ahsin ai ahsin fi taatillah. Lakukan ketaatan kepada Allah, jangan sombong, jangan angkuh. Nasihat yang kelima. Wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Ai la tatlub ya Qarun al fasada fil ardi. Kerosakan tu bukan kata pergi punah negeri, ambil jentolak, sodok sana, sodok sini. Kerosakan tu bil ma'asi wal baghi wat takabbur. Tengok tuan-tuan. Kerosakan tu bukan makna kita punah negeri saja. Iaitulah dengan sombong, dengan maksiat, dengan takabur, maka itu dinamakan melakukan kerusakan dalam tafsir agama. Kalau tafsir dunia ni kerusakan tu apa dia? Buat punah negeri jelah. Buat punah negeri, nama dia rosak. Tetapi dalam tafsir agama, kerusakan itu apabila orang buat maksiat, kesombongan, keangkuhan, maka itu nama dia apa? Al-fasad fil ardi. Masya-Allah. 5 nasihat telah diberi. Apa respon mendiang Qarun terhadap nasihat sahabat-sahabat dia? Inilah kata orang Nasib Malang. Kalau dia dengar nasihat, dia jadi orang ihsan, orang baik, nama dia akan disebut ikon jutawan dalam Quran, Qarun.
Tapi apa boleh buat? Qarun menjadi salah satu daripada ikon simbol keangkuhan, simbol kemegahan, simbol kesombongan orang-orang kaya. Orang akan buat mana? Orang akan tunjuk di mana? Tunjuk ke Qarun. Na'udzubillah. Kita para jemaah sekalian, biarlah kalau kita kaya, andainya kita kaya, biarlah tuan-tuan menjadi contoh terbaik. Bila orang sebut orang kaya, orang akan sebut dia ni. Sebab dialah segala-galanya. Penaja-penaja kebajikan duduk tangan dia. Jangan sebut orang sebut sombong tapi menjadi benda lain. Ni dalam di Kuala Lumpur ni seorang Dauji. Payah nak sebut nama dia, rahimahullah. Bila orang pergi KL tengok menara Bank Islam, orang tanya, ini contoh jutawan, simple je orang tapi sudah jadi jutawan akhirat sebab dia wakafkan harta dia di tengah bandar segitiga emas, kata orang di bandar Kuala Lumpur. Orang duk sebut-sebut, Masya Allah. Ni kalau tak ada orang pergi sebut mana, dia ni lah. Jangan. Na'udzubillah min ghadabillah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang-orang yang sombong angkuh ni panjang umur dia. Supaya lagi banyak dia punya keburukan fasad yang dia buat, lagi lamalah orang kenang dia. Na'udzubillah. Baik para pelajar sekalian, respon daripada mendiang Qarun kepada nasihat yang diberikan. Tengok ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Allah, Qarun, malangnya nasibmu ya Qarun. Qala Qarun menjawab dengan sombongnya, kawan-kawan, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Ingat, mu jangan duk nasihat aku. Aku kaya ni sebab kebijaksanaan yang aku ada. Sudah dah. Mari dah lah si sombong ni. Allahu Akbar. Dia kata apa? Dia kata, aku dapat ni daripada kekayaan aku, daripada ilmu kebijaksanaanku. Kata Imamul Mawardi, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata ada 5 huraian ulama di sini. Tuan-tuan tanda. Aku diberi kekayaan dengan sebab kepandaianku, ai biquwwati wa ilmi. Satu, ulama tafsir kata dengan ilmu dan kebijaksanaan kekuatan aku kaya. Jangan main-main. Yang kedua, ala khairin wa ilmin, di atas kepandaian, kepakaran yang aku ada. Aku bukan main-main, aku pakar dalam bidang ni. 2, sombong. Ini yang bahaya sikit. Yang ketiga ni, yang tu orang nampak. Dia kata aku kaya sebab Allah Ta'ala reda kepadaku. Masya Allah. Ini dia panggil istidraj. Allah reda kepada aku, wa ma'rifatihi bistihqaqi. Allah tahu aku ni memang patut layak menerima harta. Engkau apa ada? Ini dia. Ini kita hari ni pun kita bimbang juga. Bila orang boleh kekuasaan, boleh pangkat, boleh kedudukan, kekayaan, dia mula menyombong. Dia kata ini tanda Allah reda. Belum tentu. Di sana ada satu kalimah dia panggil istidra, sanastadrijuhum. Istidra ni yang kita takut. Allah beri pangkat, beri kedudukan, istidra, lagi pangkat tinggi, lagi sombong orang itu. So Allah Taala nak angkat tinggi untuk dihempap jatuh dari bawah, dari atas. Pasal itulah ulama kata ada orang ni boleh jawatan tinggi bukan kerana bijak, bukan kerana Allah reda, tapi Tuhan nak angkat naik. Bila dia lepas turun, hancur luluh, kata orang. Patah semua sekali. Tapi kalau naik sikit-sikit jatuh, patah sikit lah. Na'udzubillah. Qarun mula sombong. Yang keempat, kata dalam tafsir Mawardi, dia kata aku kaya ni sebab aku ada ilmu perniagaan. Ilmu ala ilmin biwajhil makasib. Dengan ilmu kepandaian untuk berniaga.
Yang kelima, al-ilmu bi sanatil kimia. Oh, pandai kimia. Ini yang kelima ni ramai ulama condemn. Al-Imam Ibn Katsir kata, ada orang kata dia ni pandai ilmu kimia, hadza qaul dhaif. Sebab ilmu kimia ni ilmu yang batil. Sebab dia boleh tukar benda-benda ni jadi tu lah, kita kata bukan ilmu tu. Yang pentingnya dia dapat sungguh harta ada di tangan dia. Allahu Akbar. Ilmu bisinaati al-kimia. Bahasa Arab kata. Apa dia terjemahan dia? Al-kimia ni? Al-kimia. Yalah, yang penting dia boleh tukar, dia panggil taklibul ayan. Ilmu kimia. Tapi Ibn Katsir tak setuju ni. Wallahu alam. Baiklah, itu huraian Imam Tafsir Mawardi tentang apa? Tentang ilmu, Allahumma salli ala ilmin indi. Kalimah ilmi indi itu ada 5 huraian. Wallahu alam. Baik. Kita pergi kepada teguran daripada Allah Azza wa Jalla kepada Qarun. Hei Qarun, mu jangan sombong. Sepatutnya bila orang nasihat, dengarlah. Ni orang nasihat dia pula bangkit. Aku punya kekayaan aku ni sebab aku bijak, aku pandai, aku ada ilmu. Yang tak tahannya Allah redha kepada dia. Ini ada juga orang cakap ni. Baru ni lama dah juga ana jumpa dengan seorang artis orang hebat lah. Anak dia cakap, Ustaz, alhamdulillah keluarga mak saya tu dapat projek menyanyi-nyanyi. Oh syukur. Kata Masya Allah. Dia nampak Allah redha dengan perbuatan dia tu. Kita kata ini perbuatan maksiat, jangan duk syukur-syukur lah. Maksiat bukan disyukuri, ditaubat. Kena ingat. Ni syukur pula dia. Sebab mana orang macam ni, dia tak akan sedar, dia tak akan insaf. Sebab dia ingat Allah Ta'ala beri kepada dia kedudukan ni sebab Tuhan redha. Na'udzubillah min ghadabillah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada akhir ayat ini. Allah tegur Qarun. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Kalaulah Qarun bijak pandai, tidakkah pula ia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah Ta'ala telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat yang telah lalu orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan. Tengok nota di bawah 1330. Qarun tidak mendengar nasihat kaumnya. Sombong, nak dengar nasihat apa? Dan telah melupakan nikmat-nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadanya. Dan ia pula buat tidak mengetahui bahawa Allah Ta'ala telah membinasakan pada masa yang lalu penderhaka-penderhaka yang lebih kuat darinya dan lebih kaya daripada dia. Puak-puak Samud dulu lebih kuat lagi, tapi apa boleh buat, dia terlupa. Maka Allah peringat dia, wa aktsaru jam'a, lebih kuat, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan ingatlah, orang yang berdosa apabila mereka diseksa tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka, kerana Allah Ta'ala sedia mengetahuinya. Orang panggil binasakan dia. Tapi berlakulah perbicaraan di akhirat. Berlaku perbicaraan di akhirat kelak nanti. Tamatlah hayat kita. Sebelum kita tengok satu fenomena, Allah Ta'ala nak gambarkan bagaimana keangkuhan Qarun dan bagaimana dia dibinasakan. InsyaAllah kita tengok dalam ayat 79 dalam siri akan datang. Sebelum tamat, kita korek 10 pengajaran, fawaid, i'tibar yang kita boleh ambil daripada kisah Qarun.
baru 3 ayat tu tuan-tuan, daripada ayat 76-78 yang kita belajar pada pagi ini, tapi pengajarannya cukup banyak, tapi ana nak kutip 10 ya untuk kita tadaburkan insya-Allah. Yang pertama, min husni dakwah, uslub dakwah. Kita nak ajak orang kembali kepada Allah Ta'ala, kita kena sebut illah. Kalau kita galakkan orang beribadah, galak orang buat baik, kenapa? Itu dipanggil illah. Ataupun bila kita nak menakutkan orang, kita kena sebut juga. Tengok dalam ayat ini Tuhan sebut dua. La tafrah, sombong. Qarun, mu jangan sombong. Allah Ta'ala la yuhibbul farihin. Tuhan tak suka orang yang suka sombong macam mu ni. Itu dia panggil, bila kita larang satu benda, kita nyatakan sebab. Mu jangan buat benda ni, Allah tak suka. Nabi melarang, sebut dalil. Apabila kita galakkan orang, wa ahsin, Qarun, buat baik kepada orang. Kama ahsanallahu ilaik, Allah Ta'ala buat baik pada kamu, bagi harta. Buat baik kepada orang. Ini dalam uslub, dia panggil uslub. Bila kita bagi galakkan atau pelarangan, kena sebut illah, nyatakan sebab. Jadi kalau kita dakwah saja, tuan-tuan kena buat benda ni, buat benda ni, buat benda ni, orang akan buat. Tapi bila dinyatakan sebab, lebih mantap keyakinan kita kepada itu. Contohlah kita kata, kita galakkan berpuasa sunat. Hari putih, dengan kelebihan saingnya gini-gini. Jadi orang jadi naik. Galakkan bersedekah, gini sebab. Larangan maksiat, ini sebab. Itu dia panggil uslub dakwah. Kita kena ada dua, at-targhib wa tarhib, tapi nyatakan sebab, illah. Itu lebih mantap. Kerana itu anda tengok, berjayanya puak-puak yang duk menyebarkan ajaran sesat, na'udzubillah, ataupun tertularnya penyebaran hadis-hadis palsu. Sebab ni, tuan-tuan baca kita punya zikir ni, juta kali, terbang terus atas angin. Terbang terus. Cukup juta, mari jumpa Tok Guru. Tak terbang-terbang pun Tok Guru. Dia kata nak terbang, warna musim Covid ni kapal terbang tak naik pula. Kena kita dah. Kalau naik kapal terbang, terbanglah kita je. Kelentung besar. Ni. Ini kita kena ingat. Baik. Boleh simpul tak? Yang pertama tadi, uslub dakwah kita, bila dinyatakan satu arahan atau larangan, elok dinyatakan sebab. Barulah dia punya, kita terasa, gini, begini. Dalam buku yang saya usahakan terjemahan tu, nama dia Keindahan Islam, ada sebahagian jawapan di situ. Menarik tuan-tuan. Kita pergi pada yang kedua. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Mu jangan suka sombong sangat, suka melampau suka tu. Dia panggil al-farhu al-manhiyu anhu al-mufrid. Suka yang pelik, yang melampau sangat. Sampai terlupa kepada Allah Azza wa Jalla. Terlupa nak baik kepada orang sebab kita terlalu happy. Kenapa? Seolah-olah duniaku milikku. Aku yang... Ini dipanggil suka yang dilarang, iaitulah suka yang bergantung dengan dunia dan bangga diri. Tapi kalau kita suka nikmat Allah Ta'ala beri, Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu tidak dilarang. Memang kita diminta supaya sentiasa syukur pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, semua perkara yang kita buat, kita kena betulkan niat. Allah penasihat kepada korun tadi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah, tuntuklah dengan dunia yang kamu ada di tangan kamu ini untuk akhirat. Maknanya setiap benda, para jemaah sekalian, setiap perkara yang kita buat atas dunia ni, betulkan niat dan qasad kita. Aku beri sumbangan ni kerana Allah, nak bantu orang miskin. Aku beri sumbangan ni kerana Allah, nak hidupkan syiar Islam di sini dengan bina masjid, buat pondok. Aku beri orang makan ni kerana Allah, kerana mereka kelaparan, mudah-mudahan bila dia kenyang dia sembah Allah, semua benda. Bahkan dalam hadis Nabi,
yang dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Innaka, hey Sa'ad, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Sa'ad, semua benda yang kamu nafkah, yang kamu mengharapkan pahala, Allah Ta'ala akan beri pahala padamu. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, suapan makanan yang kamu beri makan kepada isteri kamu berpahala kalau kita niat. Allahu Akbar. Maka syaratnya lillahi ta'ala. Kalau kita pergi pasar, kenapa beli banyak barang tu? Nak infak kepada isteri dengan anak-anak di rumah. Alhamdulillah. Jumpa orang miskin pula, kita beli barang pula, infak kepada orang miskin. Kita nampak kalau infak kepada orang lain berpahala, tapi kita jarang nampak beri nafkah kepada anak isteri berpahala. Itu besar. Baru kita rasa, oh, buat balik makanan ke isteri, anak-anak pun berpahala juga. Barulah buat balik. Ni duk jamu kawan dia. Jamu kawan dia kedai kopi, terlupa nak balik kepada anak bini. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, qala innama utitu ala ilmin. Qarun bangga, aku kaya ni sebab ilmu akulah. Kata di para ulama, annama ni'taqada, siapa dia beriktikad bahawa apa yang didapat ni daripada usaha dia semata-mata, bukan anugerah daripada Allah Azza wa Jalla, maka orang tu spesies dengan Qarun. Na'udzubillah. Spesies Qarun. Ini semua aku, ini aku, ini aku, ini aku. Tak. Kita kena kata alhamdulillah, Allah Ta'ala rezekikan kepada saya melalui harta perniagaan saya, melalui kebun saya, melalui, alhamdulillah. Kena sandarkan rezeki daripada Allah, baru kita tak sombong. Ni ada setengah orang yang bila bercakap sombong. Ana dengar satu ceramah seorang pemimpin, kita tak sebut nama, bukan manhaj kita nak sebut nama orang. Dia kata apa? Tuan-tuan, ni saya dengar tengok ni dalam TV, dalam berita. Tuan-tuan, ingat, beras yang ada di rumah tuan-tuan itu hasil daripada, dia sebutlah nama kumpulan dia. Kita kata na'udzubillah min ghadabillah. Sombongnya orang ni. Bila dijatuh, baru kena dunia ni luah ke sempit. Na'udzubillah. Jadi kata di ulama tadabbur sini, siapa yang rasa rezeki ni betul-betul dia je, mari kerana bijak dia, orang ni spesifik Qarun. Na'udzubillah. Qarun kata aku. Ilmu min indi. Jangan nasihat pada aku, jangan. Yang kelima. Yang kelima, dalam kata-kata Qarun lagi, innama utitu ilmi, kita kata an-nahyu, larang, Allah Ta'ala larang kita nisbahkan nikmat yang kita boleh ni kepada sebab semata-mata, tanpa disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ya. Ekonomi kita pulih hari ni sebab kebijaksanaan Menteri Keuangan, contohnya. Menteri ni ataupun kebijaksanaan orang tu orang ni. Kita kata alhamdulillah ekonomi kita pulih ni sebab Allah Ta'ala anugerahkan. Kemudian pengurusan kita pula jadi, barulah kita nampak tawaduk kita bercakap. Jangan itu larangan. Yang keenam, liyahzaril insan kullal hazar min tughyan. Seorang manusia tu jaga-jaga diri, jangan daripada banyak menggunakan perkataan ana, li, indi. Tulis ku Arab dulu, kemudian saya terjemah satu-satu. Tak apa, hari ni tuan-tuan tak sibukkan hari cuti, kata orang. Kita duduk sini sampai pukul 9 pagi baru tahu. Baru tadabbur betul tak? Jangan guna perkataan ana, saya, aku, I. Li, ini untuk aku semata-mata. Indi, ini di sisiku. Apa terjemahan lebih tepat? Ana tu okeylah, aku, I, saya. Li, ini untuk saya punya. Saya punya. Indi, ini kepakaran saya. Sebab 3 kalimah ini Allah Ta'ala guna kepada 3 ikon keburukan dalam dunia ini. Yang pertama, Iblis ketika dia menyombong, tak mau sujud pada Adam, dia kata ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku mau hormat pada dia?
Tanda ini suratul A'raf ayat 12, ini diguna oleh iblis. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 51, mendiang Firaun telah menggunakan li mulku Misra, untuk aku punya milik kerajaan Mesir ni. Wa hazil anhaju tajri min tahti. Sungai-sungai ini mengalir di bawah aku. Ini perkataan li digunakan oleh Firaun. Sudah. 3, mendiang Qarun. Dia kata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya ni sebab ilmu yang aku miliki. Jadi 3 ni, kata di para ulama, jangan guna perkataan ana li indi. Allahu Akbar. Tapi ada juga itu untuk kekayaan. Sebab itulah setengah orang ni, saya, aku lah. Lebih baik kita guna kami, kita menunjukkan kolektif. Mana bukan saya seorang, bukan aku seorang yang pandai. Kita ramai-ramai kita buat, itulah kejayaan. Barulah kita rasa, kalau tidak, kita sudah ada 3 ikon, ana, li, indi. Na'udzubillah. Tak salah kau guna anak, boleh, tapi jangan sombong lah. Mana ini contoh kesombongan lafaz yang digunakan. Baik. Boleh tak kita guna 3 kalimah tadi? Boleh. Untuk tawaduk kita dengan Allah Azza wa Jalla, contoh bila kita berdoa, anal abdul muznib. Ana al-abdu, ya Allah, aku hamba-Mu yang berdosa. Cantik. Li, kita boleh mengatakan li az-zambu wali al-jurmu. Aku ni ada dosa, aku ni ada kesalahan. Indi boleh juga. Dalam doa kita kata, doa Nabi kita aja, Allahumma ghafirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu zalika indi. Ya Allah, ampunkanlah kesalahanku, yang aku sengaja, yang tak sengaja, yang zahir, yang tersembunyi. Semua kesalahan itu ada pada sisiku, ya Rabbi. Maknanya penggunaan ana, li, indi, ada tempatnya cantik, ada tempat tidak dibenarkan. Itu dia panggil, inilah dia panggil ilmu tadabbur Quran. Dalam Quran lafaz-lafaz tidak digunakan, ada lafaz ini digunakan di tempat yang sesuai, maka dia jadi terpuji. Bukan tak ada benda atas dunia ni semuanya keji belaka. Ada kalanya rusak di sini, dicela di sini, dipuji di sini. Allahu Akbar. Baik, saya nak ringkaskan, tuan-tuan jangan bimbang. Allahu Akbar. Yang ketujuh, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun daripada keturunan Musa, Bani Israel. Kata di para ulama tadabbur, tuan-tuan tanda, annal qaumiyah, perjuangan kebangsaan, la tanfa', tidak memberi manfaat kepada pejuang-pejuang itu. Yang bermanfaatnya al-imanu billah. Qarun keturunan Musa, Ibnu Ammi. Ramai ulama tafsir kata sepupu Nabi Musa. Tapi hancur, binasa Qarun dengan sebab keangkuhan, maka kita mengatakan asabiyah, nasionalis. Apa dia lagi, tidak memberi kelebihan, yang lebihnya kita beriman. Sebab itulah kita ni orang Islam, kita kena letak kesatuan ummah, bukan kesatuan bangsa. Kalau cakap kita ni orang Melayu lah, akhir sekali Melayu. Ada seorang penulis, dia tulis ada sengkang Layu. Kata ni menghina bangsa sendiri. Dia kata anak nak sedarkan bangsaku bahawa Melayu ni bukan satu keturunan yang boleh dibanggakan. Yang kita boleh bangga apabila Melayu tu keturunan Islam yang beriman kepada Allah, maka kita di sisi Allah Ta'ala tanya. Kalau tidak, Melayu. Sedap juga dia main lagu ni. Kata jangan duk hina bangsa kita. Bukan hina bangsa, Ustaz. Kita tak nak menunjukkan kita ni asabiyah kepada bangsa, tapi asabiyah kita al-wala'u lillahi walir rasul. Baik, yang ke-8. Fabagha alaihim, sebab-sebab kerusakan Qarun, innal ghina sababun lit-tughyan. Kekayaan boleh menjadikan seorang itu angkuh.
Banyak juga kita tengok orang angkuh-angkuh sombong ni sebab kaya lah puncanya. Sebab kaya punca. Oi, dia kata Ustaz, tak boleh ke kita nak kaitkan sombong dengan VIP? Tidak. Saya sendiri berkawan dengan orang-orang kampung, berkawan dengan orang bandar, berkawan dengan orang besar. Bukan kawan lah, kita khidmat kepada dia orang. Ramai orang yang besar-besar yang dikatakan VIP tak mahu tunjuk kebesaran. Saya dulu waktu pelajar bawa bendera, saya bawa bendera je, bawa bendera jemaah haji yang paling mahal package dari Malaysia. Dia panggil package Darul Iman. Dengan tabung haji lah, JV dengan tabung haji. Jadi ada pegawai ni tulis package VIP. Ada seorang pakcik, kita panggil datuk, dia marah. Dia panggil pakcik je. Dia turunkan bendera tu. Dia kata, saya malu Ustaz. Kita berjalan nak pergi melontar, mengabdikan diri kepada Allah. Ustaz bawa bendera VIP. Siapa kita di sisi Allah Azza wa Jalla? Tengok, ada orang yang baik-baik. Sebab itulah bila timbul isu VIP, isu tu, isu ni, kita kata janganlah tuan-tuan. Bukan semua orang bila orang besar ni sombong. Tidak. Cuma pihak kita, pihak pengurusan lah, uruskan mereka. Kalau nak pergi masjid, bagilah pintu-pintu yang sesuai supaya tidak menimbulkan salah faham netizen yang suka duk teruk-teruk orang, duk hilangkan pahala pagi, petang, siang, malam. Baik. Yang ke 9, kalimah al-farah. Tuan-tuan baik. Tanda baik ini. Kalimah al-farah, gembira, suka, dalam Quran tu ada 2 kategori. Yang pertama dia panggil mutlak, satu dia panggil muqayyad. Kalau kalimah farah mutlak itu dicela. Sebagaimana dalam kisah ini, iz qala lahu qaum la tafrah. Qarun, mu jangan suka. Ayat kita baca ini, ayat 76. Dan dalam surah Hud ayat 10, innahu la farihun fakhur. Sesungguhnya mereka itu puak-puak tu kaum dia ni Ad, la farihun fakhur, suka sombong. Dalam Quran kalau kalimah mutlak farah dicela. Kalau kata muqayyad, kalimah muqayyad ni suka yang terikat dengan kalimah lain, maka itu ada dua pendapat. Yang pertama, muqayyadun bid dunya, suka dengan dunia yang melupai Allah Azza wa Jalla, ini juga dicela, seperti ayat suratul An'am, surah Al-An'am ayat 44, hatta iza farihu bima utu, sehingga apabila mereka gembira sangat dengan apa yang diberikan, akhaznahum, kami akan binasakan mereka. Ini dicela. Tapi kalau muqayyad bi fadlillah, muqayyad dengan dunia, farihu bima utu, gembira dengan apa yang kami berikan, itu dicela. Tapi kalau muqayyad bi fadlillah wa bi rahmatihi, maka ini dipuji. Contohnya dalam surah Yunus ayat 58, Allah kata, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, katakan dengan limpah kurnia Allah, dengan rahmat Allah Taala, kamu dapat selesaikan puasa sebulan Ramadan ini. Falyafrahu, hendaklah kamu gembira. Itu dia panggil gembira di sini, dipuji. Tanda tuan-tuan ayat surah Yunus 58. Seperti firman Allah Taala, farihina bima atahumullah, mereka bergembira dengan apa yang Allah anugerahkan. Ini dipuji. Tuan-tuan tandalah. Dan ana tak boleh nak hurai panjang dah. Kita bagi kunci untuk kita tadabbur. Maknanya kalimah farah dalam Quran ini ada 2 kategori, muqayyad dan mutlak. Yang mutlak dalam Quran semuanya dicela. Yang muqayyad kalau dikait dengan dunia dicela. Kalau muqayyad yang dikaitkan dengan akhirat, dengan limpah kurnia Allah, dipuji. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang ke-10, jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Allah sendiri sebut, mu duduk atas dunia, mu jangan lupa bahagian kamu dalam dunia. Ni ada setengah orang ni dicampak habis dah. Anda ingat seorang kawan, Allah, kalau saya sebut nama ni mungkin kawan-kawan lama yang tahu 80-an dulu ingat lagi cerita ni. Anda ingat lagi seorang budak ni mari pondok.
Mula-mula dia mari, ayah dia bekal banyaklah bekalan. Mungkin mari ni sebulan 40 hari tak boleh balik. Bawa susu, bawa melo, bawa ni. 2 hari mengaji pondok, tiba-tiba berterabur depan pondok dia tu. Stain susunya dengan melo. Saya kata, kenapa ni? Oh, dia kata pelajar ni sudah nak jadi wali dah. Nak jadi wali dah dia. Tolak habis dunia. Kata wali pun wali. Mu ambil stain susu dia, ambil melo dia, kumpul balik. 2-3 hari lagi menyesal lah tu, tak ada makanan. Kita kata Masya Allah. Jadi Allah ajar kepada kita, la tansa nasibaka minad dunia. Bila kita hidup atas dunia, jangan lupa bahagiamu dalam dunia. Manakala ada rezeki Tuhan bagi, ambil. Tapi guna di saluran yang betul. Allah Ta'ala bagi pangkat kedudukan, kita terima. Guna di tempat yang betul. Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita, kita guna. Tapi guna tempat yang betul. Semua itu untuk menjadi aset ke akhirat. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, insya-Allah kita kenali Qarun, bagaimana fenomena hidup Qarun dan bagaimana Allah binasakan Qarun dalam siri akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.